Masih dalam cerita kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Muka surat 78 ataupun 77. Tuan-tuan tengok. Dekat mana? Tuan-tuan kita cerita dia, kita ambil cerita dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bawah sikit. Sebab itu cerita dia kena pukul. Kena pukul sampai pensan. Ibu dia risau. Bila ibu dia risau, pergi jumpa, bangkit daripada pensan, tanya mana Muhammad, yang tu je, mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dia kata Nabi duduk dekat tempat ni aman, selamat. Dia tak tenang juga, dia nak tengok Nabi. Dia tengok Nabi dalam keadaan aman, tenang, dia pensan balik. Tu dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, cinta sungguh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sambungan cerita ni, kerana Abu Bakar radhiyallahu taala an masih lemah dan jalan terlihat aman, maka ibunya membawanya ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu dia risau sangat, bawa pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu dia melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati, dia merasa tenang. Sahabat ni tak tengok muka Rasulullah sehari tak boleh duduk. Kita ni tak pernah tengok muka Nabi, tak pernah nak asa nak mimpi jumpa Rasulullah, tak pernah minta nak mimpi jumpa Rasulullah. Dan kita ni tak selawat banyak-banyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia, kita ni jauh sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang menyebabkan hilang Nabi dalam mata kita, hilang Nabi dalam nisbah diri kita. Kalau ada Nabi, kita akan pakai kepiah, kita akan pakai serban, kita akan pakai tutup aurat, kita akan selawat kat Nabi, kita akan ikut sunnah Nabi. Sekecil-kecil sunnah, masuk tandah sekecil-kecil sunnah, sampai sebesar-besar sunnah, memimpin negara. Nahabak kata tu cinta nisbah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala an, dia jumpa Nabi, dia terus mendekap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil menangis sedalam-dalamnya. Allahu akbar. Dia tengok Nabi selamat, dia rasa bahagia dah. Bahkan dia pergi jumpa Nabi, dia dakap sungguh-sungguh, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun turut menangis. Nabi pun terasa. Yang sakit Sayyidina Abu Bakar, tapi Nabi terasa hak dalam tu. Tu yang Nabi kata Sayyidina Abu Bakar ni lebihan dia apa dia? Ma waqara fi qalbi. Apa yang ada dalam hati dia tu. Yang kita ni dalam hati kita tengok di luar macam cinta Nabi, buka dalam tu dia kosong, tak ada ruh. Na'udzubillah min zalik. Ni kita, termasuk saya yang cakap. Tu yang kita kurang selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak terasa sensitif. Orang kata kat Islam, orang kata kat Nabi. Tu kita. Sebab apa? Dalam tak ada ruh. Tak macam Sayyidina Abu Bakar. Nabi rasa dalam. Sayyidina Abu Bakar ni Nabi kata kelebihan dia, lebih dia ni, apa yang ada dalam hati dia tu. Tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala an. Dalam kitab ni tak ada lah, saya tambah sikit lah. Tuan-tuan kalau baca kitab, yang bawa kitab separuh je, yang separuh lagi alhamdulillah Imam Syafi'i, kitab bagi free pun bawa balik, tak simpan dalam almari, tak hilang. Beli 100 itu, yang bawa mai tu berapa orang maknanya mungkin dalam rumah kot duk baca sangka baik, husnuzon billah. Tak apa tuan-tuan, kitab ni tak rugi. Siapa beli wakaf, guna tak guna, dapat dah pahala mengalir sampai yaumul qiyamah. Saya pun tumpang kitab wakaf. Hak ni saya Tok Guru bagi sendiri. Hak tu edisi saya tak sama dengan tuan-tuan. Tuan-tuan tengok di belakang, edisi khas teman seperjuangan Ustaz saya. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan lain kan, tuan-tuan edisi apa? Edisi terkini, edisi kedua, yang terbaru, cetakan yang kedua selepas 1000, kedua 2000 ke 10,000, atau cetakan pertama kali kedua 20,000, maknanya cetakan ke 20,000 dah. Saya edisi ni dicetak khas untuk perjuangan, teman seperjuangan. Padahal Tok Guru saya ni, saya bukan teman, saya anak murid, tapi Tok Guru bagi khusus.
Masya Allah, tabarakallah. Saya ni alhamdulillah, semua kita ambil hak wakaf. Saya mengaji sendiri pun orang wakaf. Hari ni saya lagi terasa, tuan-tuan. Apa yang saya terasa? Kan abang buat live kan, abang buat live dalam YouTube, orang tengok. Orang jumpa saya, Ustaz nak pergi haji Ya, Masya Allah. Ustaz, duit tak cukup lagi duit tak cukup lagi. Nah Ustaz, 1,000. Saya, Allahu Akbar, berkat abang buat live kan. Sepatutnya abang kena dapat juga persen tu. Nah abang kata orang bagi, tadi saya nak main, orang bagi 3,000. Ni duit dalam poket panas-panas Nah abang kata, Ustaz nak pergi haji tahun ni. Ya, saya terkejut juga, terkejut buruk sikit. Buat rayuan, kawan saya kata, Ustaz buat rayuan Ustaz daftar bila? Saya kata tahun 2008. Dia kata, Ustaz 10 tahun dah matang buat rayuan. Saya pun buat rayuan. Saya tak tahu harapan yang tinggi pun, sebab tak pernah pergi kursus tabung haji pun. Pilah sekali jumpa abang kita dekat Unimap. Tu pun anak polis bagi tahu, Ustaz akan pergi haji tahun ni, tak main kursus. Tak tahu pun main Unimap ni ada buat kursus perdana. Perderah daripada meleleh, daripada kampung pi dengar kursus tu yang tak ada kain ihram malam tu. Saya 2-3 orang yang tak pakai kain ihram. Sampai ustaz yang pengarah kata, mana kain ihram? Saya tak beli lagi. Tak apa, dimaafkan sebab tak beli lagi. Kalau ada, dia suruh pergi buang baju, tukar pakai kain ihram. Praktikal. Saya tak ada baju, saya kata, tak apa, jalan macam tu kan. Jalan tawaf, sa'i kan. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, proses dia sangat mudah. Terasa duyufur rahman, tetamu Allah. Bukan siapa semua kita nak pergi. Saya makcik tadi jumpa saya, Ustaz ni duit anak saya, dia kata. Anak saya mati. Dia tabung haji dia penuh, cukup dah duit, tapi anak dia saya mati. Jadi duit ni Ustaz, saya nak masukkan dekat Ustaz untuk pergi buat haji. Tumpang anak saya niat untuk anak saya. Duit anak saya tanya suami kita tak mau, saya nak bagi kat Ustaz. Tu dia tuan-tuan. Tuan-tuan kalau nak bagi saya boleh lagi, insya-Allah. Saya buka ruang ni. Nah abang kata haji ni, haji wajib tuan-tuan. Haji wajib, umrah wajib, boleh terima zakat. Boleh terima zakat. Wajib tuan-tuan, jangan hak sunat, jangan hak badal. Jangan hak yang selebih-lebihnya lah, pi 2, 3, 4 kali kan. Ni pi kali pertama. Dan saya tak pernah impi nak pi kali kedua, kali ketiga. Tinggal dia saya tak tahu sebab rezeki Allah Taala nak panggil kan. Dan mengejut ni, alhamdulillah, banyak orang bagi sumbangan. Malam tu dekat kampung kat Sentua pun orang bagi RM50, RM1. Alhamdulillah. Tuan-tuan, makna saya pun pergi dah check up dah, alhamdulillah lulus. Dia umur 40 tahun ke bawah ni mudah. Yang mehnah, kerenah, tribulasi banyak tu 50 tahun ke atas. Ada orang yang dapat panggilan tak boleh pergi. Sebab apa? Nadi lemah. Sebab apa? Kunci maneh tinggi sangat, darah tinggi, gout, macam-macam penyakit. Masya Allah, tabarakallah. Ni satu pilihan tuan-tuan. Saya nak sebut apa tuan-tuan, kita ni kena banyak minta kepada Allah, doa sungguh-sungguh. Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala nak pilih, nak mudah kita, Allah Ta'ala buat bagai-bagai jalan dia nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam tu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Apa yang ada dalam hati dia ni, cinta sungguh kepada Allah dan Rasul dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan para muslimin yang lemah yang ada di sana juga turut menangis. Sahabat semua menangis tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tengok Nabi menangis. Semua orang. Kalau kita duduk suasana dekat Kaabah tuan-tuan, saya biasa pergi umrah saya yang boleh pergi umrah ni, cerita sikit lah. Saya duit tak ada. Dulu kahwin dengan isteri, saya dengar radio Hot FM. Bukan Hot FM, Zayan Mawi duk cerita pada ada seorang suami isteri tu, dia kata tinggal duit 2 kupang seminggu, tinggal duit 2 kupang. Struggle sungguh dalam menghadapi ujian hidup. Makan apa yang ada, minyak motor boleh berderah takat seminggu lagi untuk gaji seminggu sekali, 2 minggu sekali. Ada 2 kupang. Tapi Mawi tanya macam mana perasaan, dia kata suami isteri kata apa, gelak je lah tinggal 2 kupang. Tapi bahagia tak? Bahagia. Kita kalau 2 kupang, rasa macam kiamat tau. Tengok orang yang ada agama ni,
2 kupang tak ada masalah, tak ada duit tak ada masalah. Sebab apa tuan-tuan? Yang penting dia kita ni ada Allah, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suasana kita akhir zaman ni iman dengan suasana. Saya pergi umrah, saya ingat waktu tu duit saya tak ada. Saya kata, ya Allah, dah lah duit tak ada. Kahwin, baru kahwin, accident, lumpuh setahun. Lepas tu habaq ke Allah, ya Allah, kalaulah aku ada anak, ya Allah. Sebab doktor kata hang tak dapat anak. Saya bernazar, saya jumpa Tok Bomo semua kat Malaysia ni untuk berobat tak dapat anak. Lah kali saya jumpa dengan almarhum Tok Burhanuddin, dia kata hang tak yakin dengan Al-Quran. Tu dia kena buah tu. Hang hafiz Quran tak yakin dengan Quran, pang kena lempang tu, yakin sungguh-sungguh. Dan alhamdulillah tahun ni isteri mengandung lagi, alhamdulillah. Tu yang dia tak boleh pergi buat haji tu. Anak yang kelima, yang ke-8, tinggal 3, tinggal 5. Ni insya-Allah lah 4 bulan dah lebih. Dan saya ni tuan-tuan nak cerita sikit boleh tuan-tuan? Boleh cerita sikit dah. Saya nak pergi umrah tu, saya kata, ya Allah, duit tak ada, ya Allah. Nak pergi umrah, ya Allah, kalau aku dapat anak, ya Allah, aku nazar, aku nak pergi umrah, bawa anak aku, bawa isteri aku. Tu dia. Duit tak ada, nazar pula. Allah bagi dapat anak, Allah Ta'ala bagi dapat duit insurans 360,000. Saya ingat duit saya accident. Tuan-tuan mau cacat saya nak bagi kat tuan-tuan 360,000. Tulang belakang patah 1, tulang rasuk patah 8, paru-paru pecah, lumpuh setahun. Harga tak terbayang. Walaupun dapat 360,000, tak boleh nilai dengan nikmat sihat, nikmat kesempurnaan anggota jawarih kita, badan kita. Tak boleh bayar. Tapi saya dapat, ya Allah, Kau bagi anak kat aku, Kau bagi aku pergi umrah dengan duit. Dengan duit sekali Kau bagi. Saya bawa anak saya, isteri saya pergi umrah. Bahkan saya beli rumah. Rumah adik saya duk mengajar tu, tahfiz muqarrabin tu. Tu rumah duit insurans saya tu. Saya kata, adik, hang buat tahfiz part time ni, rumah ni. Dia buat lah ni sampai pelajar ada 40 lebih dah, 46 orang. Bukan nak cerita kebaikan tu, tapi nak abang kata apa dia? Duit ni kita dapat, kita ni iman suasana akhir zaman. Waktu pergi umrah tu nampak sungguh-sungguh. Orang pergi sekali dengan kita tu, sampai sana tutup aurat sempurna. Balik Malaysia sampai ke airport, kau tujung. Na'udzubillah min zalik. Maknanya dalam lain, di luar lain. Tu kita. Ni nak cerita apa dia? Akhir zaman. Kita duduk akhir zaman ni. Budak-budak tahfiz baru dicuti seminggu, cuti raya. Balik mai saya tanya budak-budak besar 17, 18, hang sembahyang tinggal tak? Dia kata tinggal Ustaz. Tu dia. Suasana kita ni tak membantu kita akhir zaman ni. Anak-anak kita mai kuliah, anak tak mai pun. Isteri tak mai pun. Kalau isteri mai belakang, suami tak mai pun. Tu suasana yang berlaku akhir zaman ni. Pemimpin ad-dinu ala mulukihim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama ni ikut pemimpin. Kalau pemimpin tak didik rakyat, rakyat tak dididik dengan ilmu, dia akan hanyut. Ni akhir zaman ni. Tu saya jumpa tadi saya jumpa YB Simpang 4. Nama apa tu YB Simpang 4? Razali. Dia kata, Ustaz, kuliah tak mula lagi. Kita jemaah kita jadi mandai semua. Seluruh. Saya kata, ni nikmat kemenangan. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi alaikum. Satu nikmat ni, jangan izja'atkum junudun fa'arsalna alaihim rihan wa junuhan lam tarawha. Jangan kita nikmat ni kita kufur. Saya abang kena buat kuliah. Kuliah ni orang tak mai, kalau orang mai, kita Islam nak ajak rakyat ni dengan agama, faham agama, syukur nikmat keamanan, bawa mai kuliah. Lagi kita belajar, lagi kita mai mengajak, lagi kita tak tahu, banyak kita tak tahu. Di situ nak kuat iman kita, takwa tu. Nak sebut kata takwa ni, ilmu ni dia bukan kena duk tunggu kat rumah, dia kena mai cari. Macam tu takwa, dia bukan duduk saja tanpa mujahadah, dia kena usaha mujahadah, mai kuliah, mai sembahyang jemaah. Nak kuatkan kita ni nak hadapi akhir zaman ni, zaman Dajjal ni. Kita duduk zaman ni, kata ulama, zaman akhir zaman ni dia ada 4 fasa. Kita duduk fasa Dajjal dah ni. Bukan fasa pertengahan, bukan fasa 3 dah, fasa 4 dah. Ni. Jadi kalau kita tak kuat iman kita, macam mana keluarga kita? Kita nak selamat keluarga kita,
Melainkan kita kena bawa anak, bini, isteri, bawa mai kuliah. Kalau tak boleh bawa ni, kongsi ni tuan-tuan. Kongsi. Kurang-kurang dia dengar, oh ustaz cakap bab syukur, ustaz cakap bab nikmat, ustaz cakap bab apa malam ni, bab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apa yang dia cinta pada Allah dan Rasul. Tu yang nak sebut tuan-tuan, benda ni dia kena rasa. Ilmu tasawuf ni, ilmu mengaji, ilmu zauqi, kena rasa. Dan saya rasa akhir zaman kita duduk ni tuan-tuan, kalau kita tak duduk suasana bi'ah salihah, kita pun tak salih. Akhir zaman ni. Anak murid saya mai, saya tanya umur 17, hafal 20 juzuk dah, tinggal sembahyang tak seminggu? Dia kata tinggal Ustaz. Waktu bila? Waktu subuh. Tinggal sebab apa Ustaz? Tidak lewat. Sebab apa tidak lewat? Main game. Main game. Pok main game. Pok pun main game juga. Allah jam. Nak abang kata akhir zaman. Tu kalau pok tak main game, pok tak bantu anak pula. Kawal anak, tak boleh kawal anak. Ni akhir zaman. Tu kata cabaran sungguh hebat. Tu yang kita mengaji ilmu tasawuf ni. Nak bagi apa dia? Nak merasai Allah tu ada, Rasulullah ada dalam diri kita. Menyebabkan tengok para sahabat radhiyallahu taala anhum menangis tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, niat yang baik-baik Allah Taala kabul niat kita dengan kita duduk dalam majlis ilmu ni, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan semua para sahabat radhiyallahu taala anhum pun menangis. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ini adalah ibuku yang selalu merawatku dengan baik. Sayyidina Abu Bakar ni disebut ni ibu dia. Ibu dia ni jaga dia. Dia kata, ya Rasulullah, saya tak ingat nama ibu dia. Ingat pok dia Suraqah. Ibu dia saya tak ingat nama dia. Bukan Suraqah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tak tengok dalam kitab, ya Rasulullah, ini ibuku, dia selalu merawatku dengan baik. Kau adalah orang yang dirahmati, ya Rasulullah, undanglah dia ke dalam Islam dan berdoalah kepada Allah agar mengabulkan doamu dan menyelamatkan ibuku daripada api neraka. Tu dia tuan-tuan. Nabi ni kalau kita jumpa, tak lain tak bukan minta doa, suruh doa. Bahkan Nabi ni suruh doa. Jumpa orang alim pun minta doa. Jumpa orang alim minta doa. Sahabat ni dijamin syurga pun minta doa. Bukan minta untuk diri dia saja, minta untuk ibu dia, keluarga dia. Ya Rasulullah, kesian ibu aku. Ibu aku jaga aku. Ibu aku sayang kat aku. Ya Rasulullah, aku sayang ibu aku. Ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, doa bagi dia dapat hidayah, dapat masuk Islam. Bahkan dia selamat daripada neraka-Mu, neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun angkat tangan doa. Dan lepas Nabi doa, Nabi SAW mengangkat tangannya, dan kemudian ibunya Abu Bakar radhiyallahu taala anha mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu dia doa Nabi ni memang mujarab, mustajab. Apa saja Nabi minta, Allah Taala kabul. Ni antaranya Nabi angkat tangan minta doa, terus mak dia mengucap kalimah syahadah. Ni yang paling besar nikmat yang kita kena syukuri, nikmat iman dan Islam. Sebab saya sebut dah tuan-tuan, Imam Ghazali sebut nikmat ni ada lima nikmat besar dalam diri kita. Yang pertama ada nikmat iman dan Islam. Ni nikmat yang paling besar, yang membezakan kita dengan orang kafir, yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Tapi kalau tak ada nikmat iman dan Islam, tekad dapat nikmat lain tu, belum tentu dia selamat di akhirat. Tapi dengan nikmat iman dan Islam ni yang kita kena syukur sungguh-sungguh. Turun yang kedua, nikmat apa? Kata Imam Ghazali, iaitu nikmat ruh dan nyawa. Ruh dan nyawa ni nikmat besar tuan-tuan, bukan kecil. Yang kita ni boleh ada ruh lagi, ada nyawa lagi, bernyawa lagi, boleh mai beramal lagi. Saya pergi ziarah orang tadi, 2 orang sakit, orang meninggal tadi dekat Bok Empiang. Meninggal, minta ustaz mai tolong sembahyang jenazah. Pergi tengok, isteri meninggal muda lagi, umur 50 oh. Sakit apa dia? Sakit tak tahu, tiba-tiba serangan jantung, jatuh, ada pendarahan dalam kepala dia. Sekelip mata tak boleh buat. Menangis Suami saya tanya umur apa? 67 tahun. 67 tahun. Dia kata umur isteri dia pendek. Dia ingat dia mati dulu. Tengok isteri mati dulu. Nangis dia dalam ucapan dia. Menangis. Orang pergi peluk, redakan dia.
Tu kita dapat nikmat sihat, dapat nikmat roh dan nyawa ni. Nikmat roh dan nyawa ni kena syukur tuan-tuan. Turun yang ketiga, nikmat yang besar kata Imam Ghazali, iaitu nikmat apa dia? Nikmat sihat tuan-tuan. Nikmat sihat ni tuan-tuan boleh main ni sebab nikmat sihat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak sihat tak boleh main. Banyak orang ada semua tapi tak ada kesihatan, tak ada dapat nikmat sihat. Tu kita ni kufur nikmat sihat banyak sungguh. Menyebabkan kita ni tak dapat rasa besar sungguh nikmat sihat. Tu saya merasai nikmat sihat ni tuan-tuan kena syukur. Dengan apa dah? Dengan Nabi suruh kita bayak sendi dalam badan kita 360 sendi. Iaitu dengan sembahyang sunat duha 2 rakaat. Tuan-tuan, sembahyang sunat duha jangan tinggal. Kalau tuan-tuan sibuk macam mana pun tuan-tuan niat sibuk juga, tuan-tuan baca yang Nabi ajak 4 perkataan. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Untuk cover solat duha, untuk cover zikir daripada fajar sampai waktu duha, sebut 3-4 kali Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Sebut perkataan tu, dalam maksurat ada. Zikir Asy-Syahid Asad Al-Banna tulis hadis Nabi SAW maksur. Ni nikmat yang ketiga yang besar. Nikmat yang keempat besar nikmat iaitu sempurna jawarih, tak cacat tuan-tuan. Saya ni duk kena, kita ni tak cacat pun tak boleh hafal Quran. Betul? Betul tuan-tuan. Sekolah saya ada seorang mata buta, hafiz Quran, Ustaz Azizul. Kamu kenal? Ustaz Azizul hafiz Quran, mata buta, 30 juzuk dalam kepala. Tuan-tuan, tu kita yang mata tak buta pun tak terbaca Quran. Bukan takat hafal, baca pun tak. Na'udzubillah min zalik. Hari zaman ni Facebook boleh baca 2-3 jam. YouTube, Instagram, WhatsApp baca sampai tertidur. Quran tak terbaca. Baca surah Al-Mulk, malas lagi nak baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tidak dah. Nak habaq kata apa dia? Ujian kita akhir zaman ni. Ni nikmat jawarih, sempurna jawarih. Turun sikit lagi nikmat besar kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, iaitu nikmat harta, kekayaan. Yang mana kita ni dengan ada harta, kita tak kufur pada Allah. Kita tak kufur. Tu kita baca doa, Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung daripada kufur dan miskin, fakir. Tuan-tuan, kalau fakir ni dia dekat sangat dengan kufur. Na'udzubillah min zalik. Ni nikmat yang saya ingat satu cerita, nak cerita sikit boleh? Cerita lagi orang tak habis lagi cerita Abu Bakar pun kan. Dia kena kait-kait cerita, dia nak kuatkan apa iman kita ni. Sebab saya ingat guru saya cerita ni untuk menguatkan iman kita. Saya ingat waktu saya duduk Mesir tu, kalau nak pergi ziarah makam Imam Syafi'i, mesti lalu makam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari tuan-tuan, hebat dia, 108 tahun semayang diri lagi. Tu dia, semayang diri lagi, baca Quran elok lagi, boleh tengok Quran lagi, mata tak rebun. Gigi dia ada 36 batang, duk elok lagi. Kita 36 batang pun tak cukup dah gigi. Kalau 100 tahun lah, tak macam Tun Mahathir, Alhamdulillah. Umur 100 tahun, gigi sempurna lagi, otak pun okey lagi. Ni dia buat perjanjian ni nak tentang PH ni, siap lah. Dia pun takut lah tu ya. Maknanya kita pun tak tahan, tak sabar, cepat-cepat sikit lah turun Anwar Ibrahim, tukar online pula. Nak rasa kita rasa macam tak selamat lah ni. Tak selamat lah dunia ni, dengan kemarau panjang, dengan panas tak tentu. Allahu Akbar, panas sungguh. Ni iklim ni sebab apa? Dengan pening politik, dengan pening dunia, pening habis. Menyebabkan Allah Ta'ala kita ni duk hujung-hujung dah. Tu kita harap Islam akan kembali, Islam akan kembali memimpin dunia ni. Dan kita yakin insya-Allah selagi ada tok guru kita, ulama, insya-Allah kita selamat dunia dan akhirat. Sebab apa tuan-tuan? Tengok negara lah ni akan berlaku perang, cetusan perang besar yang kedua ni antara Rusia dan Ukraine. Tuan-tuan tengok tak lama ni, tinggal di kita ni minta Allah Ta'ala selamat. Sebab kita negara kecil, apabila kita terlibat, habis, hancur habis negara kita. Tu tuan-tuan, tak ada nilai ada harta ni. Lah ni ada harta, jangan kufur. Saya ingat cerita Zakaria Al-Ansari ni, sahabat Nabi SAW. Siapa-siapa nak pergi ziarah makam Imam Syafi'i, mesti lalu makam Zakaria Al-Ansari.
Maqam Imam Zakaria Al-Ansari. Tuan-tuan, anak murid tanya dia, "Hei Tok Guru, apa rahsia hang sampai hang tua boleh baca Quran, hang boleh sembahyang berdiri lagi tarawih 20 rakaat?" Kita 8 rakaat panas jubak dah. Perlihlah ni banyak 8 rakaat. Saya tahu lah baru ni hak yang tempat saya pergi 20 pun, Ustaz, kita 8 rakaat tua-tua dah. Mati pun ramai dah, Ustaz. Kalau 20 pakai 3 ustaz seorang, dia kata. Tu terus baca sedap sikit pada tuan-tuan. Alhamdulillah lah, kan. Adalah jarak sikit. Tu pun dia kata, Ustaz buat 8 rakaat sudah, Ustaz. Saya pergi imam jemputan dekat tu Masjid Changlun, dekat masjid kampung apa tu, ada tepi jalan, tepi highway tu, buat 20 rakaat. Ustaz tazkirah 20. Oh bagus, kemah. Kita tengok depan bagi salam tu, hak yang muda-muda hilang habis dah. Tinggal hak tua-tua. Tu tuan-tuan, nak habaq kata pun nikmat depa tu antara sebab depa syukur ilmu yang depa belajar dulu, depa nak amal sampai habis hayat. Antaranya orang tanya Imam Zakaria Al-Ansari, apa rahsia dia ni sihat? Dia kata, hafiz sigar hafazahullah hafil kibar, dia kata, atau kama hafil kabair, dia kata, waktu aku kecil dulu aku jaga nikmat Allah Taala ni. Apa yang Allah Taala suruh aku buat, aku jaga. Aku jaga mata aku jaga mulut aku jaga tangan aku jaga kaki aku jaga kemaluan aku jaga nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi ni, buat baik. Macam Sayyidina Abu Bakar ni tak pernah buat jahat, tapi tak lebih daripada tu Nabi kata, walaupun baik Sayyidina Abu Bakar ni, tak lawan apa yang ada dalam hati dia. Tu dia tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar ni hebat dah. Waktu sedekah perang, Sayyidina Umar kata, aku ni tak boleh lawan Sayyidina Abu Bakar, tapi yang ni kali ni aku menang dengan Sayyidina Abu Bakar. Tu Sayyidina Umar, dia kata lah, dia kata apa dah? Aku nak sedekah, waktu Nabi minta harta ni, aku nak sedekah separuh harta aku. Pergi jumpa Rasulullah kata, hai Umar, hang bagi banyak ni, ada apa? Dia kata, separuh lagi ada ya Rasulullah, aku sedekah banyak, separuh dah aku sedekah. Dia duk rasa dalam hati dia, hari ni Sayyidina Abu Bakar kalah dengan aku. Mai Abu Bakar sedekah banyak juga. Rasulullah tanya, hai Abu Bakar, apa yang tinggal? Dia kata, Allah dan Rasul. Tu dia, tu tuan-tuan, apa yang ada dalam hati dia. Sayyidina Umar kata, bermula pada saat ni aku tak boleh lawan dah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tu dia, Allahu Akbar. Ni nikmat harta tuan-tuan. Abu Zakaria Al-Ansari dia kata, waktu aku tua Allah jaga aku. Kita ni waktu kecil muda dulu, kita jaga hak yang Allah Ta'ala bagi nikmat ni. Waktu tua Allah Ta'ala jaga nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat aku, menyebabkan aku syukur tuan-tuan. Harta kita ni tak ke mana tuan-tuan. Kita buatlah amal jariah, sebab kita yang sebetul-betulnya harta kita bila kita mati tu yang kita bawa. Tu yang sebaik-baik bekalan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Taqwa ni penting tuan-tuan. Tuan-tuan doa dah, moga-moga Allah Taala kita habis kita masuk Syawal ni, Allah Taala bagi taqwa. Boleh lagi puasa Syawal 6 hari. Yang tak puasa boleh mula niat puasa. Niat je. Saya tanya budak-budak tahfiz pun tak puasa seorang lagi. Ada puasa 2 orang. Ada juga puasa 2 orang. Daripada 90 orang tu 2 orang yang puasa. Tanya berapa hari? Seorang sehari, seorang 4 hari. Oh, kemah pada Tok Guru. Tok Guru baru 2 hari. Kira kemah jugalah. Saya kata esok hari Ahad kita wajibkan semua puasa. Esok Ahad tak boleh kenduri banyak juga. Hari ni kenduri 5 tuan-tuan. Saya balik pada sembahyang jenazah ni, nak balik tidur dah, kawan telefon, weh hang tak mai kenduri aku. Allahu Akbar, lupa. Hang kalau hang tak mai putus kawan tu weh. Dia ugut saya balik mandi pukul 3.30. Balik mandi pi pederah. Saya pi tengok punya dia ra'i kita, dia tunggu kita, dia simpan hot lauk sedap-sedap. Tu dia tuan-tuan, putus kawan. Saya kata, ni memang jawapan maut. Kalau silap jawab, silap tak pi, putih kawan. Nak habaq kata 5 kenduri hari ni rekod saya pi. Alhamdulillah. Esok ada 3 kenduri. Tak tahu nak rekod ke tak rekod. Tapi esok kenduri jauh sampai pokok senar. Allah Ta'ala sampailah hasrat. Esok tak ada puasa lagi. Niat tiap-tiap hari ada niat. Tiap-tiap hari niat dapat pahala dah. Tapi tuan-tuan kena buat juga. Sebab apa dia? Sebab takwa tu. Sebab bulan Ramadan kita boleh puasa 30 hari. Puasa Syawal ni puasa sunat muakkadah mazhab Syafi'i. Dituntut sangat-sangat.
Puasa lah puasa 6 ni, jangan tinggal puasa 6. Dan saya ni alhamdulillah daripada belajar dulu sampai lah ni tak pernah tak puasa 6. Walaupun last minute pun saya akan puasa 6. Dan saya ni, saya akan bukan puasa seorang, saya ajak keluarga saya ajak anak murid, semua anak murid kena puasa. Anak murid pun wajib puasa. Puasa untuk apa? Kita tarbiyah, latih mereka. Nah, abang kata ni takwa, ni sebaik-baik amal yang kita nak bawa nanti depan Allah Subhanahu wa taala. Kerana keberaniannya, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu berkata, hanya 1 jam bersama Sayyidina Abu Bakar lebih baik daripada seluruh bumi yang dipenuhi orang-orang beriman seperti orang-orang beriman pada masa Fir'aun. Tu dia nak abang kata, orang ni paling banyak Bani Israel, bangsa paling banyak Bani Israel, umat paling banyak zaman Nabi Musa AS. Sampai Nabi waktu tengok dekat, waktu jalan dengan Jibril, Nabi tengok tu dia, ni siapa dia ni Jibril? Nabi Jibril kata, tu umat Musa Bani Israel, ramai sungguh. Nabi sedih. Dia kata, hanya sedih wahai Muhammad, tengok langut ke atas. Tengok tu dia lagi banyak. Tu siapa dia? Tu umat hang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya iman Sayyidina Abu Bakar, duduk dengan Sayyidina Abu Bakar sejam lebih baik daripada iman orang-orang di kalangan umat Nabi Musa AS. Sejam je. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, abang kata Allahu Akbar, besar sungguh fadilat. Saya ada seorang tok guru yang mimpi jumpa Rasulullah, mimpi jumpa Sayyidina Abu Bakar, mimpi jumpa Sayyidina Umar, mimpi jumpa Sayyidina Ali, Sayyidina Osman. Tok guru saya Musannih ni, dia cerita saya waktu saya pergi jalan dengan dia dekat Riau. Saya jalan dekat, saya suka kembara dengan dia. Dia cerita, tok guru ni, jalan dengan tok guru ni kita kena banyak mendengar. Tok guru cerita kita dengar. Allahu Akbar, seronok tuan-tuan. Nak habaq kata tuan-tuan, nak habaq kalau kita boleh mimpi pun pasal walaupun sesaat, nak kata hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Tuan, segalanya dia korbankan untuk Islam. Sayyidina Abu Bakar ni korban semua untuk Islam. Kita ni memang jauh langit dan bumi ya, nak korban. Tuan-tuan jalan, kalau jalan tabung pun tuan-tuan bagi hak mana? Hak yang paling tuan-tuan sayang lah. Hak paling tuan-tuan sayang, hak RM1 tu tuan-tuan nak bagi. Hak RM50, hak RM100 tergetak-getak tangan ni kan. Nah, habaq kata iman kita lemah. Tak apalah bagi RM1 pun, kurang-kurang bagi juga ustaz. Hak yang tak bagi, hak jalan tu bagi juga ustaz dengan senyuman. Hak tu bukan bagi kan. Hak tu cepres punya orang, senyum je. Dia kata senyum pun sedekah ustaz. Nah, habaq kata tak sampai tahap iman macam mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala korban untuk Islam. Dia mengorbankan kekayaannya untuk Islam, dia mengorbankan anak dan isterinya untuk Islam. Tu dia, anak korban untuk Islam. Siapa dia? Asma binti Sayyidina Abu Bakar. Mengandung, naik bukit kan? Naik bukit apa? Bukit Allahumma salli ala Bukit Sur kan? Gua Sur tu hantar makanan. Allah, mengandung dah 9 bulan dah. Allahu Akbar. Nah, habaq kata anak, isteri semua untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, habaq kata tu cinta Rasulullah, cinta Allah dalam hati dia, cinta Islam mengatasi segala-gala. Bahkan dia tidak menyisakan apa-apa pun untuknya. Dia menyumbangkan semuanya untuk Islam. Tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Dalam hadis Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi radhiyallahu taala an dan Imam Hakim, derajat hadis ini hadis hasan sahih. Hadis yang atas tadi hadis hasan sahih. Sayyidina Umar radhiyallahu taala an meriwayatkan bahawa pada suatu ketika ada perkumpulan di masjid bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk bersedekah di jalan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerlukan dana untuk mempersiapkan para mujahidin dan mengirim mereka untuk melawan orang-orang kafir di Tabuk. Ni cerita macam saya cerita tadi, hak yang saya cerita Sayyidina Umar tu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabuk berjarak sekitar 700 km daripada Madinah. Umar radhiyallahu an berkata, aku begitu bahagia ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan ini, kerana pada waktu itu aku mempunyai kekayaan. Sayyidina Umar sukalah yang saya cerita tadi dah.
Saya pun tak tahu nak cerita tang ni, cerita tadi kan. Nak abang kata Sayyidina Umar suka dah. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni, waktu Nabi tanya, hai Rasul tanya lepas mayang, Rasul tanya, hari ni siapa sedekah? Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Hari ni siapa pergi sembahyang jenazah? Jenazah Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Hari ni siapa ziarah orang sakit? Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Lepas subuh, tuan bayangkan. Hari ni siapa bagi orang makan? Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. Orang lain tak terangkat tangan. Sayyidina Abu Bakar angkat tangan. 5 perkara. Ni saya dengar Ustaz Mahathir Jod cerita. Angkat tangan. Tu dia Sayyidina Umar geleng kepala. Hebat sungguh Sayyidina Abu Bakar. Waktu mai Nabi minta sumbangan, Sayyidina Umar suka. Aku waktu ni kaya, aku orang yang kaya, aku kaya lah ni. Aku nak sedekah, nak lawan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar berkata, aku begitu bahagia ketika Nabi mengumumkan ini kerana pada waktu itu aku mempunyai kekayaan dan aku berfikir bahawa hari inilah kesempatan aku untuk mengalahkan Sayyidina Abu Bakar dalam berbuat kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nak berlomba buat baik ni untuk dapat takwa ni. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bukan bertolong-tolong pada kejahatan dan kemungkaran. Pada ismi wal 'udwan, gaduh domba, jahat, buat jahat. Nak abang kata ni gaduh, berebut para sahabat, berlomba-lomba nak buat baik. Sayyidina Abu Bakar ni, waktu tu Sayyidina Umar kata, aku akan mengalahkan Abu Bakar kerana dia tidak mempunyai harta benda yang banyak. Tu dia kata dalam hati dia, Sayyidina Umar, sehingga aku dapat menyumbang lebih banyak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Taala bukan tengok tan banyak tu tuan-tuan. Allah Taala tengok tak ikhlas tu. Bagi banyak pun kalau tak ikhlas, tak ada apa-apa. Sia-sia, haba'an mansura. Bagi sikit ikhlas, walaupun RM1, hak tu yang dapat pahala, ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nak habaq kata ukuran dia bukan banyak, ukuran dia ikhlas. Tinggal dia kita nak kena tarbiyah diri kita untuk kita tak sayang dunia, cinta akhirat, kita bagi hak banyak. Untuk apa dia? Untuk kita cinta akhirat. Kata ulama, kalau cinta akhirat kita benci dunia, tapi kalau cinta dunia kita benci akhirat. Tu dia. Dia akan dua berlawanan. Dia takkan kalau orang tu cinta dunia, takkan dia cinta akhirat. Tapi kalau cinta akhirat, dia tak cinta dunia, dia tak iras sikit pun. Tu dia boleh bagi banyak, dia boleh bagi. Macam Sayyidina Umar, dia boleh bagi sebab dia tak cinta pun untuk dunia ni. Dan dia waktu tu dia kata, aku hari ni harta aku banyak daripada Sayyidina Abu Bakar, aku boleh kalah Sayyidina Abu Bakar, aku boleh bagi banyak harta aku. Tengok dia kata apa. Kemudian aku pulang ke rumah dan menceritakan hal ini kepada isteriku dan segala yang kami punya. Aku baginya dengan tekaran yang sama. Aku meninggalkan setengah hartaku untuk keluargaku, kemudian setengah lagi ku pikul dengan bahuku ke masjid. Ketika Nabi SAW melihatku membawa harta benda di bahuku, dia bertanya, ya Umar, apa yang kau bawakan untukku dan apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Dia menjawab, ya Rasulullah, aku telah meninggal sesuatu untuk mereka. Rasulullah SAW bertanya, ya Umar, apa yang kau tinggalkan? Aku menjawab, ya Rasulullah, aku membahagi segala yang ku punya dalam dua bahagian. Aku meninggalkan setengah untuk keluargaku dan aku memberikan setengahnya lagi untuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu taala an dan dia membawa harta bendanya di bahunya. Aku tersenyum dan berkata dalam hati, hari ini aku dapat mengalahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam melakukan kebaikan dan bersedekah jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Bakar radhiyallahu an membawa hartanya, Rasulullah bertanya, hai Abu Bakar, apa yang kau tinggal? Apa yang kau bawa untukku dan apa yang kau tinggal untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala hal yang dimiliki tangan ini ku bawakan untukmu dan aku meninggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Allahu Akbar. Tu dia. Tinggal Allah dan Rasul, tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya tak boleh buat. Saya ngaku tu. Bukan senang, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau orang yang boleh buat ni orang yang tak takut mati, tuan-tuan. Orang tak takut mati. Bila-bila masa bersedia untuk mati. Kita ni takut mati. Tu kita sayang benda kita. Padahal kita akan tinggal semua. Tak ada satu pun kita bawa melainkan amal, tuan-tuan.
Tu kata Imam Ibnu Hazim, dia kata kita pergi kubur ni tuan-tuan, pergi ziarah kubur orang mati, kita tengok orang mati tu dia tinggal semua pangkat, harta, anak pinak, keluarga, semua dia tinggal. Yang dia bawa satu je, amal dia tuan-tuan. Ni antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Ketika Abu Bakar radhiyallahu, segala hartanya yang kumiliki dia korbankan untuk Islam. Ketika Abu Bakar radhiyallahu an masuk Islam, dia mempunyai 40,000 dinar. Pada saat memeluk Islam hingga berhijrah, dia membelanjakan 35,000 dinar bukan untuk dirinya, namun untuk Islam dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi dengan dirinya? Ada 5,000 dinar sisanya. Dengarkanlah putrinya Asma binti Abu Bakar meriwayatkan, makna tinggal 5,000 dinar je. 5,000 dinar pun dia bagi, tuan-tuan. Itu dia. Allahu Akbar. Hebat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Datanglah waktu hijrah, ayah kami pergi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 5,000 dinar yang dia punya, dibawa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakek kami Abu Quhafah datang. Dia seorang buta dan dia bertanya, wahai cucuku, ku rasa telah pergi dan dia telah mengambil semua yang dimiliki. Ku jawab, Datuk, dia tidak melakukan ini meninggalkan cukup banyak harta. Tu dia. Quhafah mai tanya, apa yang ada lagi? Anak dia Asma ambil, kata guru saya, ambil batu, gulung dengan gundi, pegang. Ni lah harta ayah Sayyidina Abu Bakar tinggal. Padahal tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar tak tinggal satu pun, kata Asma binti Abu Bakar. Waktu tu pakai baju gundi semua. Bahkan Jibril turun pakai baju gundi juga waktu tu. Baju bergundi, tuan-tuan. Macam mana Sayyidina Abu Bakar pakai? Hak ni saya dengar guru saya cerita dalam kitab, saya tak ada baca lagi lah. Nak abang kata sampai tengah tu Allah Ta'ala mulia Sayyidina Abu Bakar. Sampai tok dia pun tak dosa dah, macam tak ada apa dah. Nak abang kata hebat sungguh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. InsyaAllah kita sambung minggu depan, InsyaAllah. Boleh tuan-tuan? Cerita tentang datuk dia ni pun best lagi. Quhafah ni cerita macam mana tok dia masuk Islam. Minggu depan saya cerita, insyaAllah. Jemput semua yang hadir pada malam ni dan bawa lah anak bini, insyaAllah. Tuan-tuan, orang lah ni ramai sakit. Ada satu amalan minggu kedua ada, insyaAllah ke? Minggu kedua, insyaAllah. Minggu ke depan. Takut sana tak mula lagi, sana puasa tak habis lagi. InsyaAllah. Lepas tu tuan-tuan, orang sakit banyak dah ni. Virus banyak. Virus Covid ni tak habis lagi. Fitnah tuan-tuan. Fitnah. Tuan-tuan buat amalan ni saya nak ajak. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tuan-tuan buat dua ayat ni, dua ayat terakhir surah Taubah sebelum tidur sebelah kali. InsyaAllah tuan-tuan buat seminggu, tuan-tuan boleh rasa virus dalam badan tuan-tuan tak ada dah. Buat seminggu lah. Saya amalan ni saya nak buang virus dalam badan kita. Sebab virus Covid ni dia macam dia duk biak lagi, duk ada lagi. Tinggal dia antibody kita aja. Antibody kita ni kita tambah dengan ruh, dengan ayat Quran tadi. InsyaAllah dia buang virus. Sebab ada baru ni nak raya, ada seorang pakcik tu main jumpa saya. Cikgu, saya tak mahu abang tak mana, ada dia buat kenduri saya. Dia kata, dah ustaz 2 bulan saya tak tidur, tuan-tuan. 2 bulan tak tidur, pencin. Dia kata, ustaz, saya tanya apa masalah? Dia kata, tak tahu ustaz, saya tak boleh tidur. Saya kata, pikak apa-apa kot. Betul ustaz, saya pikak. Saya kena buah pinggang tahap 4. Teruk lah, tiba-tiba saya tak boleh tidur, makan tak lalu, tidur tak lalu. Saya kata, pakcik, tak apa, macam mana lah ni, cek. Dia kata, alhamdulillah buah pinggang okey, tapi tak boleh tidur pula. Dia kata, tu yang isi dia bawa ni. Baik. Saya kata, pakcik cuba amal 2 ayat ni. Saya nak buang virus dalam badan pakcik, cuba amal 2 ayat ni. Saya kata selama seminggu. Lepas seminggu dia telefon saya, ustaz, saya boleh tidur lah ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, saya bernazar ustaz. Tu dia. Yang tu saya dengar apa? Kambing sekok ustaz. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kalau ada masalah apa tuan-tuan buat ayat ni. Tuan-tuan nazar juga, nak bagi saya apa-apa lah. Lembu sekok ke, boleh saya terima insya-Allah. Tuan-tuan, cukup baik untuk zaman lah ni. Virus sangat besar lah ni. Dan ubat dia, Al-Quran ni menceritakan semua isu-isu semasa.
Daripada dulu sampai kiamat, Al-Quran syifa, penawar bagi kita. Tinggal tuan-tuan kena yakin tuan-tuan, Al-Quran penawar dia. Siapa tak dapat anak jumpa saya, ada petua dapat anak. Ada saya pergi mengajar dekat Changlun, kuliah Changlun, dia tak dapat anak 11 tahun. Saya ajak dia 1 amalan, saya ajak 2 amalan, saya ajak 3 amalan, saya ajak nak yang keempat, alhamdulillah saya gabung semua, isteri dia mengandung, alhamdulillah. 11 tahun kahwin tak ada anak. Tu kena minggu depan pula lah, insya-Allah. Amalan tu saya dah ajak dah itu, tuan-tuan ingat tak? Istighfar. Antara amalan istighfar. Sebab kita ni terhijab dengan dosa. Tuan, insya-Allah kita perkemah. Insya-Allah minggu depan kita jumpa lagi, insya-Allah. 2 ayat ni tuan-tuan amal tengok. Kalau siapa-siapa ada masalah apa-apa saja, buat sebelum tidur 11 kali. Insya-Allah dalam masa seminggu tuan-tuan tengok hasil dia. Ada seorang datuk tu, dia penin. Dia diisytiharkan muflis. Penin dengan hutang banyak. Dia rasa macam nak bunuh diri waktu Covid itu. Dia jumpa saya ajak 2 ayat ni, saya kata datuk amal seminggu, jangan berhenti. Dia amal 4 hari, dia telefon saya, ustaz, lega ustaz, alhamdulillah. 4 hari je, tak sampai seminggu. Tapi kena istiqamah, kena lagi yakin, setiap malam buat selama seminggu, insya-Allah. Tapi kalau tuan-tuan nak jadikan amalan ni berterusan, insya-Allah baik sangat untuk akhir zaman ni dengan ayat Al-Quran. Sikit saya nak kongsi dengan tuan-tuan lah. Terima kasih semua yang hadir. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan. Wassallallahu wasallam ala khair khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, terimalah amalan kami ya Allah, amalan kami yang sedikit ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dan keluarga kami ya Allah, selamatkanlah umat akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah, kami hidup di akhir zaman ya Allah. Ya Allah, kau berilah taufik dan hidayah dengan kurniaan engkau kepada kami seluruhnya ya Allah, untuk kami beriman kepada engkau ya Allah, yakin dengan engkau ya Allah, istiqamah dengan iman dan Islam ini ya Allah, selamat dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, kau menangkanlah Islam di seluruh dunia ya Allah, khususnya di Malaysia ya Allah. Ya Allah, jangan kau matikan kami ya Allah dalam kami dapat melihat Islam tertegak di atas muka bumi ini ya Allah. Qabulkanlah hajat kami ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah duyufur rahman pada tahun ini ya Allah. Qabulkanlah haji mereka ya Allah. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah haji tahun ini ya Allah haji yang mabrurah ya Allah kepada seluruh jemaah ya Allah. Terimalah amalan mereka ya Allah, terimalah amalan kami ya Allah. Jemputlah kami walaupun sekali ya Allah. Ya Allah, jemputlah kami semua satu hari nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.